Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 92. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan saya Izzy Nazri, Jufri Juki dan Amir Arafat. Aku rasa ni dah lama aku tak ada full squad setelah beberapa minggu ada semua orang ada hal masing-masing. Hari ni kita nak menceritakan tentang bola sepak bakal kembali. Sebenarnya bukan bakal kembali, hari tu dah dapat dah lampu hijau daripada YB kita, YB Menteri Belia dan Sukan. Background gambar pun Amir ada tunjuk tu, Rizal Marikan. Hello, Rizal Marikan. Mei, itu amari rumah kau memang macam tu, ada poster ke macam mana? Wallpaper. Oh, memang ada lah. Dia bagi kita main bola, kita tampal muka dia. Okey, tim bola Malaysia ataupun pasukan Malaysia diberi lampu hijau untuk mengadakan training, tak salah aku 15 Februari tak salah aku dah boleh start training dan dijangka akan bermula, Liga akan bermula ikut schedule lah, ikut kalender 5 Mac bulan depan. Rizal Marikan ada cakap, dia kata sukan sebagai industri membawa pelaburan komersial yang bernilai tinggi, termasuklah penajaan korporat, penyiaran dan kandungan siaran dengan eyeball yang cukup tinggi, serta penjualan merchandise yang melibatkan kejohanan-kejohanan utama seperti Liga Bola Sepak Malaysia, MFL. Bukan sahaja MFL, Liga Hoki dan Liga Sepak Takraw juga diberi lampu hijau lah. Okey. Mizi, bola sepak satu industri penting di Malaysia kau rasa? Sejujurnya aku rasa buat masa ni tak penting lah. Dia duduk dalam kategori tak penting. Tapi dia penting untuk pemain industri bola sepak itu sendiri, seperti pengurusan kelab, para pemain and then staff latihan, kemudian lain-lain kumpulan lagi. Tapi kalau kita nak bercakap mengenai kepentingan tu, kita kena faham dulu apakah sebenar-benarnya penyumbang kepada ekonomi negara. Banyak sektor yang sebenarnya, contoh macam pembuatan, perkilangan, ini semua dah memang kita dah tahu dah diorang ni memang adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Tapi kalau untuk bercakap bola sepak sekarang, aku ulang sekali, sekarang tak untuk negara, tapi untuk pemain industri yang kecil-kecilan ni dia sangat penting ni. And walaupun orang kata dia tak bagi ekonomi untuk negara, tapi dia bagi ekonomi untuk keluarga dia orang, untuk anak bini dia orang. So kalau dia tak penting untuk Malaysia, dia ada penting lah untuk orang lain. Itu personally aku punya pendapat lah. Jufri? Industri bola sepak ni kita boleh pandang dua side lah. Macam somehow aku agree dengan Izzy dari segi economically. Kalau dari scope ekonomik, of course dia terlalu industri yang tak memberi penyumbang kepada ekonomi. Tetapi dia sentiasa bola sepak ni kita tahu hakikat sebenarnya yang memang selalu kita dengar, bola sepak ni adalah dekat kepada sukan rakyat, bla bla. But actual fact benda tu betul. Ni put aside ekonomi, dia punya impact dia besar. Sebab apa? Kita boleh tahu kenapa perebutan jawatan kuasa yang rebutan jawatan yang tinggi di persatuan-persatuan negeri dulu dan kelab-kelab pun jadi rebutan ahli politik. Kenapa? Semua ni akan ada mileage. Maksudnya kenapa dia nampak kat situ? Dia nampak benda tu in a bigger picture. Benda ni akan ada impak besar kepada rakyat ni semua. So kalau tanya aku, ada dua segi persepsi yang kita boleh tengok. Okey, tadi Izzy sebut lubuk mata pencarian pemain dan pegawai pasukan. Ini yang aku sebut poin-poin yang aku ada. Hiburan untuk penonton dan penyokong, menggalakkan rakyat Malaysia bermain bola sepak dan bersukan. Sukan menjadi sajian kepada kelegaan, kepada tekanan mental selain daripada hiburan. Medan penyatuan agama, bangsa dan negara. Ini kalau kita cakap industri dari segi ekonomi lain, tapi ini aku bagi dari salah satu aspek yang lain pula lah kan, macam korang ada sebut tadi. Okey, sebelum ni MFM maklumkan saingan Liga Malaysia sepatutnya bermula pada 26 Februari. Lalu ditunda kepada tarikh yang baru pada 5 Mac depan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masih dilaksanakan di seluruh negara kecuali Sarawak tak salah aku. Okey, Matt, apa impak negatif kalau Liga Bola kita ni kena tunda lagi? Aku rasa isu ni akan berpanjangan. Sama macam bila impak yang sama, bila mana Piala Malaysia hari tu nak ditunda, lepas tu dibatalkan. Isu kontrak lah, kontrak pemain itu sendiri. Kontrak yang tertangguh, kontrak yang dah memakan masa, mungkin dah berjalan, selalunya norma biasa bagi setiap pasukan Malaysia, dia orang akan ambil kontrak setahun. Jadi kalau ini pun dah masuk bulan 2, bulan 3,
Jadi and few competition pun tak ada. Jadi itulah isu kontrak pemain, pegawai dan player itu sendirilah, jurulatih itu sendiri. Itu akan terkesan. Selain daripada itu, aku rasa benda yang biasa ialah penajaan. Penajaan, jadi kita bila MFL ragu-ragu dalam lambat bertindak, impak negatifnya ialah penajaan. Itu yang kita paling risaukan. Kalau sebelum ni penajaan pun memang dah tak ada, tarik diri. Bila MFL sekali lagi buat tindakan yang tak konkret, tak ada konkret, tak ada data, kita sedia maklum diorang tak ada data berapa banyak pemain. Kita yakin benda ni diorang tak ada. Sebab tu dia tak boleh present kepada MKN, kepada KBS, kepada FM untuk meyakinkan bahawasanya pentingnya industri ni, walaupun macam Izzy cakap tadi, bukan kepada KDNK negara tapi kepada mata pencarian periuk nasi pemain-pemain industri ni sendiri, dari peringkat amatur sampailah peringkat semi pro lah ataupun profesional lah, kita cakap MSL ni. Ini sebenarnya menjadi titik tolak penajaan ni. Selain daripada tu, yang kita boleh nampak ialah persediaan pasukan kebangsaan dalam menghadapi perlawanan yang getir, 3 perlawanan terakhir kelakar Piala Dunia, Piala Asia. Aku ada kesangsian yang risau jugalah. Ini impak negatif yang aku nampak secara personal yang akan mengganggu gugat persediaan pasukan kebangsaan. Yang paling mustahak sekali periuk nasi itulah. Ekonomi tadi, aku setuju sangat dengan Izzy tadi, dia mengganggu ekonomi periuk nasi peringkat bawahan ni. Okey, aku tambah sikit, mungkin ada dari segi syarikat penyiaran pun, kalau ada yang berminat tiba-tiba mungkin tak berminat nak siarkan bola sepak Malaysia. Sekarang ni pun kita tahu TM, tapi kita pun tak tahu pada masa jangka akan datang ni, kita tak tahu, mungkin ada syarikat penyiaran lain yang berminat dah, tapi sebab benda ni tunda-tunda, mungkin benda ni takkan ada. Emosi dan mental pemain, macam korang cakap tadi, pasti terjejas jika Liga Malaysia tidak dapat diteruskan kerana bola sepak adalah sumber pendapatan tunggal lah untuk diorang. Okey, ada yang berpendapat macam Izzy cakap tadi, sukan bola sepak ni bukan salah satu industri penting di negara ni, macam Izzy cakap dari segi ekonomi. Apa nilai sebenar Liga Malaysia ni, Izzy, sebenarnya dari sudut pandangan kau? Bukanlah dari segi RM1, tapi kalau kau dapat figure RM1 tu, aku tepuk tangan lah. Honestly, aku tak boleh nak cakap mengenai nilai tu di-convert kepada ringgit. Tapi aku boleh katakan yang nilai bola sepak ini adalah nilai bagi sukan rakyat. Aku tak tahu kategori macam mana tu, tapi bagi aku dia macam satu event, macam event perayaan ataupun kita menyambut hari kemerdekaan ke macam tu, something like that lah, macam sekadar event one off punya. Itu pada pandangan aku nilai bola sepak di Malaysia ni. Sebab itu kita susah nak kategorikan bola sepak ini sebagai satu industri ataupun satu perkara yang menyumbang kepada ekonomi negara. Dia hanyalah sekadar untuk kita rakyat Malaysia berkumpul, rapatkan soft, orang kata kan, kenal sama kenal, and then berkawan sama berkawan. Sekadar itu sajalah kot bagi aku, sebab dia punya nilai dia tu hanya terpakai untuk rakyat berkumpul saja. Baru-baru ni kita tengok Selangor jual jersey, 6,000 jersey dalam masa 48 jam dan mungkin akan menambah lagi 1,200 jersey. Ini kita bercakap asal Selangor, kita tak cerita pasal JDT. JDT pun mungkin silap-silap dalam masa 2-3 hari habis sold out, mungkin 10,000 jersey Juf. Ini adalah antara salah satu yang boleh kita kata inilah nilai sebenarnya bola sepak Malaysia. Ini kita pandang sudut merchandise. Macam mana? Apa kau punya komen pula Juf? Okey, kita tahu daripada sini walaupun first kali aku nak cakap pasal Selangor ni 6,000 sold out tu aku rasa minimum tak patut dibanggakan. Sorry to say Selangor. 6,000 kan. Tapi okeylah, itu cerita lain lah. Okey, untuk industri sendiri of course, bila macam kita cakap kita ada peminat, kita ada penyokong yang memang sentiasa dalam industri ni untuk tambah sikit apa yang kawan-kawan lain cakap. Dia adalah satu ekosistem macam tadilah, daripada pemain kepada pasukan kepada investor kepada hak penyiaran kepada pemegang taruh yang lain-lain kan. So industri ni besar dan terbukti ada satu keratan daripada Stadium Astro tahun lepas 26 April 2020 by Muzaffar Musa ni pun dia cakap industri bola sepak negara perlu tanggung kerugian 100 juta. Ini was last year lah. So kalau kita tadi cerita nilai kan, ini yang petikan salah satunya lah.
Dia cakap lebih kurang 100 juta sebab dia hanya bukan melibatkan pasukan, dia melibatkan venue tu sendiri, official dekat setiap venue, semualah MFL punya staff. So you know how big, dengan macam apa yang kau nak bagi contoh tadi, dengan penjualan baju ni semua, kalau ditangguhkan benda ni tak baik lah. Sebab kau tengok macam kita sendiri agree dengan yang total lockdown ni semua, kita vibe bola tu kita memang tak sabar. So bila ada launching baju, pemain baru, walaupun kita tak dapat pergi stadium, mesti membuktikan yang masih ada demand tu sendiri. Okey, aku boleh simpulkan yang sebenarnya Liga kita ni ada value tapi kecil lah. Okey, Matt, SOP untuk Liga Malaysia, apa yang kau boleh cadangkan kalau kau dilantik sebagai lembaga pengarah MFL? Cadangan pertama saya, kalau saya ni diberikan tanggungjawab, SOP yang sesuai. Yang kau rasa lah. Malaysia ni. Yang diura-urakan, betulkan aku kalau salah, perkataan gelembung tu, bubble tu dah berbunyi-bunyi. Jadi bubble ni pun kita dah pernah bincang dengan kita berempat semua pun pernah bincang isu ni. Kita jadikan Major League Soccer sebagai satu contoh di mana semua pasukan diletakkan di satu tempat dan semuanya bermain di satu tempat. Di kuarantin dan bermain di satu kawasan yang logistik tu tak ada masalah lah. Kalau tak boleh, mungkin dibuatkan di dua tempat berdasarkan kepada jadual perlawanan. Mungkin ada separuh perlawanan tu melibatkan semua pasukan utara dulu, dan kemudian ada pasukan Borneo dan pasukan Selatan, ada pasukan tengah sikit. Jadi diadakan di tengah-tengah. Mungkin patut diadakan di Sarawak ataupun di Borneo. Sebab Sarawak dan Borneo dalam 2-3 minggu ni antara paling rendah. Tapi adakah fasilitis di sana mencukupi? Stadium, training center. Jadi, tapi yang aku rasa memang bubble sesuai bubble Borneo ke, kalau separuh sana separuh sini tu mungkin boleh diadakan juga macam bubble tea yang sana sikit. Never know, tapi aku merasakan tapi pembelanjaan besar tau kalau buat bubble ni. Yes, exactly. Pembelanjaan tu besar. Mungkin apa yang boleh dibincangkan di sini ialah setiap kali pasukan buat bayaran pendaftaran tu, adakah bayaran pendaftaran tu mencukupi kepada MFL untuk Liga Super, Liga Perdana, ada bayaran-bayaran pendaftaran dia. Mungkin itu boleh digunakan pakai atau subsidikan sikit. Tugas MFL lah, ini kena kerja MFL lah. You nak ask lebih, you kena tengok apa yang hasil yang MFL bagi kepada masalah yang lepas pun hak penyiaran, bayaran penyiaran pun tak ada, dia pun tak ada bagi hak-hak diorang ni lagi. So, dia mungkin boleh kontra di situ. But then, apa yang perlu kat sini, memang bila kita cakap pasal bubble, SOP, memang high cost, tapi liga perlu dijalankan. Dan kita tahu memang, you kena cari duit lah. That's your job lah sebagai penganjur, sebagai pengurus liga. Aku rasa bubble is the only way. Lain aku tak nampak. Okey Zee, ada lagi SOP tambahan yang apa orang kata yang memang kena buat lah. Itu benda biasa. Amir dah cakap secara bubble tu yalah, tapi bila kau dah buat bubble tu, dalam bubble tu apa yang dia orang kena ikut? Ada peraturan ke apa ke macam mana? Okey, aku agree dengan Amir pasal bubble tu, tapi aku nak lari sikit daripada cadangan SOP yang sesuai untuk bubble. Mungkin kita boleh teruskan juga permainan, cuma kita tambah baik saja. Kita boleh tengok macam mana kita buat liga last season, kita sambung, tak ada penyokong, lepas tu ada pemain yang buat swab test. So aku rasa memandangkan pengumuman mengenai vaksin pun telah diumumkan sebelum ini. So at the meantime, untuk semua orang terlibat untuk mendapatkan vaksin tu, why not for a moment setiap kali sebelum main, sebelum game buat swab test dulu. Mahal. Yes, I know mahal, tapi kena bertahan sikit lah nanti vaksin sampai. Itu saja. Sebab tapi mungkin sorry Zee, tambah sikit Kalau swab test setiap pemain sebelum latihan dengan sebelum perlawanan contoh aku bagi katakanlah harga swab test tu dalam 200 ke atau 200 lebih satu pasal pembelanjaan. Contoh untuk 20 orang pemain secara minimum dia orang kena belanja 4,000 ke 6,000, ni tak termasuk pegawai. Okey, Min, bila bercakap mengenai pengambilan swab test tu, tak perlulah sampai training nak swab test. I mean, sebelum nak perlawanan saja buat swab test dan hadkan bangku simpanan pemain. I mean, kena berfikir di luar kotak sedikit lah.
Itu maksud aku kan. Aku tak pasti macam mana. Aku rasa di pihak yang sepatutnya mungkin lebih kreatif, tapi personally bagi aku setuju juga liga mesti dijalankan. Macam mana pun you have to think macam mana. Okey, ni aku tambah sikit lah apa yang benda biasalah, kena pakai mask setiap masa semasa berada di stadium pusat latihan, akan dikenakan denda jika melanggar peraturan. Ini benda yang kalau buat sport bubble tu lah kena ada contact tracing untuk setiap pergerakan pemain. Pemain tidak dibenarkan untuk menghalukan kedatangan tetamu sewaktu liga dijalankan. Pemain sendiri harus berdisiplin, hanya berada di kawasan bubble ataupun kalau bukan bubble di rumah kecuali hari perlawanan dan latihan. Makanan hanya dimasak di rumah atau dihantar oleh pasukan sendiri. Kurangkan pegawai dalam stadium. Pengutip bola dikurangkan. Bola diletakkan di tepi padang supaya tiada kontak rapat bersama pengutip bola. Ini benda-benda yang kita boleh belajar daripada Eropah ataupun MLS lah. Tapi ini semua kos lah. Bila buat bubble tu, bila makanan apa semua. Seperti yang korang tahu, kita dah pernah bincangkan NBA telan pembelanjaan berjuta-juta lah. Okey, AFC. Min, aku nak tambah sikit. Aku nak tanya sikit. Bubble tu dengan cadangan Amir tu ataupun cadangan yang aku sebut tu, mana lebih mahal? Bubble lagi mahal. Bubble. Tapi bubble sorry. Sebab apa Min? Teruslah cakap. Tak, sebab bubble bila kau kumpul kat satu tempat, kau kena cari facilities untuk beberapa tim. Lepas tu kau kena cari penginapan. Penginapan dah mahal. Kalau kau pergi dekat, contoh JDT lawan Pahang, pemain JDT tak duduk penginapan, dia orang duduk kat rumah-rumah dia orang. Macam itulah. Mahal dari segi itulah. Makanan, nak jaga apa semua. It depends. Kalau kau buat macam biasa, macam Easy tadi, bukan bubble, kau susah nak kawal pergerakan. Pemain boleh jadi tak disiplin. Tak duduk rumah, apa benda ni semualah. Sorry? Mungkin aku mungkin nak tambah sikit perkataan bubble tu, mungkin perkataan yang lebih sesuai mungkin di peringkat pasukan sendiri. Aku rasa dia pun tak perlu sampai bubble lah kan. Di mana macam aku cakap, bila kita sebenarnya tahu setiap pasukan tu berapa orang yang akan terlibat. Kalau untuk aku dengan latest news sekarang, kita tahu benda yang virus ni dekat Malaysia sendiri tu memang dah tinggi, tapi kita boleh tahu yang benda something yang dia boleh spread ataupun benda yang boleh kontrol. Tapi aku tengok dalam industri kita sendiri, something yang kita boleh kontrol daripada pasukan tu sendiri. So bubble tu tak menjadi isu yang semua tim. Actually macam setiap tim tu membuat mini bubble lah, maknanya mengawal pergerakan player dia sendiri. Bukanlah kawal maksudnya dia tak boleh bagi travel. I mean, if anything happen pun, benda tu dia content within pasukan tu saja. Kita cerita skop merebak ni, yang merebak kepada yang kita anti tak boleh detect kan. Sebab kes kita dengar harian pun tak payah cerita pasal bubble, cerita pasal harian pun, adakah ada setiap company-company yang kat luar tu yang ada membuatkan satu bubble ataupun tidak? Tak ada juga. Tapi ada daripada kluster-kluster yang banyak kita tengok ni, kebanyakan kluster yang boleh dikawal. Dikawal kan. So banyak juga yang kat pejabat yang mungkin dia tak ada yang sampai tak boleh kawal, tapi kebanyakannya kalau kau tengok yang masih ada ketenangan untuk rakyat sendiri, kita tengok kluster semua yang kluster yang boleh dikawal. So jadi aku rasa platform setiap pasukan dan MFL sendiri kena mencari satu benda yang boleh dikawal. If terjadi sesuatu, benda tu tak akan menjadi undetected. So betul lah macam aku cakap, Easy cakap yang setiap kali travel keluar ataupun setiap kali away game, swab test tu penting sebab kau cross border. Itu pun another thing juga, daripada zon merah kepada walaupun Malaysia sekarang aku rasa semua dah zon merah. I mean, swab test tu membantu lah. Bukanlah kita tak ada siapa boleh jamin jangkitan 100% tu tak ada, tapi kita nak mengawal orang kata peratusan jangkitan tu kalau terjadi, itu lebih baik lah. Just nak share dengan korang, NBA bubble tu mencatatkan 0 case. Tetapi macam aku cakap lah, NBA bubble tu is very expensive. Cost about 400 million plus tak salah aku. So aku rasa MFL 1 juta pun susah lah nak keluar kan. So kita teruskan. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC telah menerima 3 permohonan rasmi dari negara-negara yang berada di kumpulan H mengenai hak untuk menjadi tuan rumah dan tarikh penundaan aksi kelayakan Piala Dunia 2022-2023. Kumpulan H ni kumpulan Malaysia lah. 4 negara termasuk Malaysia sudah ada persetujuan bersama hasil perbincangan sebelum ni antaranya UAE, Thailand dan Indonesia untuk mengubah tarikh perlawanan kepada Jun nanti ke UAE, dan UAE bakal dipilih sebagai tuan rumah aksi kumpulan G
kelayakan Piala Dunia 2022 apabila 3 negara iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia telah menyatakan persetujuan untuk dijalankan secara karnival di Dubai pada bulan Jun nanti. Matt, macam mana Matt? Kelebihan buat pasukan tuan rumah UAE jika diadakan di UAE? Aku rasa masih lagi 50-50 lah. Tak adalah kelebihan. Disebabkan dia datang pun, kalau datang stadium pun kosong juga. So aku rasa bila masih lagi 50-50 sebab pelantikan semua apa nama dia? Van Marwijk. Van Marwijk. Ben Marwijk. Dia dulu coach lama, dipecat dan selepas tahun dia kembali balik menunjukkan, memberikan satu petanda bahawasanya skuad UAE ni bukan berada dalam prestasi terbaik diorang. Jadi selepas Ivan Jovanovic atau ganti dengan Jose Luis Pinto, dia baru di-hire balik Van Marwijk ni. Aku rasa diorang ada ketidakseimbangan lagi di dalam skuad sebab diorang ada friendly dengan diorang bersusah payah mengalahkan Tajikistan 3-2, lepas tu kalah dengan Uzbek 2-1 dan kalah dengan Bahrain 3-1. Itu latest record bawah Jose Luis Pinto. Itu disenaraikan selepas 3 pemain skuad naturalisasi dia disenaraikan. Jadi belum memberikan hasil yang positif lagi. Kalau MFL tak nampak benda ni sebagai satu peluang untuk mempersiapkan liga demi persiapan skuad kebangsaan, memang diorang buta macam biasalah. Peluang yang bertanya aku rasa tak ada kelebihan yang nampak obvious atau bias kepada UAE, tetapi dengan syarat pemain kita perlu berada di tahap yang terbaik sekarang. Dan skuad latihan pusat perlu diadakan segera. Latihan pusat katanya bulan depan untuk skuad negara. Kalau ikutkan fixtures ni, kalau ikutkan schedule yang kita ada sebenarnya, sepatutnya Malaysia hanya bermain satu je dekat home. Kita akan bermain away di UAE dan juga away di Thailand. Peluang terbaik adalah untuk kita mendapat tempat kedua lah. Dan tempat kedua ni memang layak ke Asia Cup qualifying. Layak ke pusingan Asia Cup dan juga ke pusingan ketiga World Cup tak salah aku, qualifying. Kalau kita tengok balik ranking sekarang yang ada untuk pasukan nombor 2, Malaysia berada di nombor 3. Boleh kata antara yang terbaik lah sebab kalau 4 pasukan yang terbaik naik juara yang akan dapat pergi qualifying third round dan juga Asia Cup. Izzy, macam mana Izzy kau tengok situasi Malaysia, pasukan Malaysia? Aku setuju dengan Meh. Kita sebenarnya, hakikat sebenarnya kita berada dalam landasan yang terbaik. Tak ada isu kelebihan pun sebab pertandingan tu pun akan dijalankan tanpa penyokong. Personally aku rasa macam kau main petang-petang je lah kot. Betul lah istilah dia kan. Tak ada tekanan. In fact aku rasa Bin, tekanan tu lebih dekat UAE. Pasal itu tempat dia. Dan dia sememangnya nak menang dengan kita sebab kita berada dalam kedudukan yang terbaik. Okey, skuad Harimau Malaya sepatutnya menjalani latihan pada bulan ini namun terpaksa dibatalkan susulan peringkat PKP lah. Mereka akan kembali menjalani latihan pada bulan Mac depan secara kuarantin berpusat di kawasan terpilih setelah mendapat lampu hijau daripada MKN dan Kementerian Belia dan Sukan. Harimau Malaya sebelum ini telah mendapat pelepasan dan mengadakan latihan pusat secara gelembung sukan dalam tempoh PKP di MSN Bukit Jalil. Bagaimanapun, beberapa pihak menyarankan skuad kebangsaan membuat permohonan untuk menjalani sesi latihan pusat milik Kelab Johor Darul Takzim yang serba lengkap serta mematuhi garisan SOP yang dimahukan oleh KKM dan KBS. Kenapa kau rasa tak sesuai kat MSN sekarang ni? Kalau kita cakap pasal daerah Selangor dan KL ni tengah mengganas lah kan dari segi kes. Tapi kalau dari segi bola sepak kita cakap pasal fasiliti, of course semua kita tahu di sebelah selatan Johor Darul Takzim adalah fasiliti yang terbaik untuk pasukan Harimau Malaya lah, of course untuk mana-mana pemasukan. Tapi untuk pasukan Harimau Malaya kita memang terbaik, kita dapat pitch yang baik. Beberapa kita ada artificial, kita ada grass yang di stadium yang sebenar ataupun kita ada indoor. So aku rasa itu adalah tempat yang terbaik untuk kita bermula dan sepatutnya aku rasa isu training dibenarkan ni patut lebih awal lagi sebab bila Izzy dengan Izzy lah, especially Izzy tadi cakap pasukan lain pun lebih kurang. Aku rasa pasukan Vietnam dah training lama dah. Aku rasa pada last year dia dah ada training. Thailand pun liga dia dah bermula. Aku rasa dah jalan. Kecuali Indonesia dengan kita je yang masih masih belum ada pasukan kebangsaan yang berjumpa. Aku tak tahu Indonesia pun ada jumpa senyap-senyap pun, tapi kita tak ada lah. Indonesia memang kita tak payah cakap pun. Tak ada fungsi. Tak tahu Indonesia. Kan? Jadi
Kalau tanya aku, isu ni kita agak ketinggalan dari segi latihan kan. Patutnya latihan macam aku cakap, kita industri bola sepak sendiri, MFL, semua yang terlibat dah kena bersedia, yang kena tahu yang macam mana kita nak bergerak di dalam pandemik ni. Faham halangan kita MKN ni semua, tapi kita sentiasa kena merancang semua yang berasaskan pandemik. Sebab macam aku cakap, aku ada baca latest artikel daripada NST, based on current punya movement of vaksin punya pengagihan, at least dia cakap untuk satu dunia dapat vaksin adalah 7 tahun. So daripada situ kita tahu, aku sebagai peminat bola sepak, aku dah ready dah untuk tengok bola. Tak mungkin tak tengok bola, mungkinlah tak sampai 7 tahun sebab Malaysia mungkin 3 tahun dah ada vaksin. I mean, untuk kau travel atau tengok bola mungkin 3-4 tahun. Kalau dalam artikel tu 7 tahun, then we need to plan something yang macam tu lah. Okay, Matt, kalau trading dekat JDT, Sumarih tak payah balik KL lah. Tak payahlah. Dia ada lagi pun kalau kat sana pun dia ada banyak padang dia boleh pergi. Dia boleh pergi Padang Seri Gelam, dia boleh pergi Padang Mawar tu, ada seronok banyak stadium ada sana kan. Sana sini boleh pergi stadium. Boleh shock lah, ada shock sikit. Ada shock. Kita gurau je. Okey, aku rasa itu saja kita punya perbincangan pada malam ni. Ini semua aku kata macam Juf cakap lah, aku rasa kita kena hidup dalam keadaan yang pandemik ni sebenarnya. Kita dah tak boleh ada ni je kita lockdown je atau tak boleh buat apa-apa kan. I mean, ya betul kita perlu berhati-hati, perlu lebih berdisiplin, tapi kita tengoklah macam mana apa akan terjadi dengan liga bola sepak kita ataupun bola sepak di negara kita secara keseluruhan. Maksudnya bukan di liga profesional saja tapi dari segi bawahan lah, semi pro, amateur apa semualah. Terima kasih kepada Amir, Jufri dan juga Izzy. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.